Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarif Basri, Syekhul Azhar yas'alunaka. Kita sambung balik kitab kita ni bab Quran lagi. Buku surat 370 ni. Pengulangan dalam Quran. Subtopik ya, pengulangan dalam Quran. Ada orang tanya Syekh ni, mengapa Allah SWT mengulang-ulang kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dalam surah Ar-Rahman berkali-kali, banyak kali lah. Sikit ulang. Sebab apa dah? Mengapa dalam hal ini Al-Quran menggunakan kata ganti musanna berdua bukan jamak? Dah. Rabbikuma, kuma dah, apa dua orang dah. Dah, apa dah. Padahal penggunaan kata ganti jamak itu lebih baik dalam pandangan ulama balaghah. Apakah erti dari ayat ini? Ikut ulama balaghah. Comekum dah, bukan kuma dah. Apa dah. Okey, Syekh ni jawab. Kata-kata ayat ini telah diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Dari surah Ar-Rahman ni ada 31 kali ulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Jadi 31 kali ulangannya. Kerana dalam surah ini Allah SWT telah menyebut bermacam-macam nikmat dunia dan agama yang telah diciptakan olehnya bagi hamba-Nya. Macam-macam nikmat Allah sebut nikmat dunia dan nikmat agama juga juga berbagai bentuk ciptaan yang telah diciptakannya di dalam diri manusia dan alam jagat raya. Setiap kali Allah menyebutkan tentang salah satu nikmat, maka Allah mengecam para hamba-Nya. Mengecam maksudnya mengecam lah, kecam manusia kalau tak bersyukur ni, maknanya tak perhati nikmat Allah SWT ni lah. Ia terdiri dari jin dan manusia. Kerana mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, Allah dah ukit lah, mengukit-ngukit nikmat yang dia bagi. Allah tak apalah ukit, memang hakikat semua nikmat tu dari Allah SWT dah. Tapi manusia tak boleh mengukit. Kalau dia ada bui sedekah, okay? Betul-betul dia ustaz kau, tak guru kau, tak lebar kau, duk ngukit. Ngukit-ngukit tu boleh hilang pahala lah. Sebabnya hakikat nikmat tu Allah SWT. Allah je bui dia, singgah kat dia. Dia suruh boleh pahala tu, Allah jadikan dia ni boleh bagi kat orang. Dan kena bersyukur pada Allah. Nombor satu, syukur pada Allah. Jangan syukur diri sendiri lebih lah. Nak suruh orang lain terima kasih dia sangat, jangan lah. Kita tak ada gapo kalau Allah tak beri nikmat yang banyak lah. Jadi kita kena ingat syukuri nikmat Allah SWT yang Allah bagi pada kita lah. Atau disebabkan mereka tidak memberikan hak yang dimiliki nikmat itu, ataupun ada kewajipan hak-hak ada. Duit ada, kita mesti beri sedekah, zakat. Kena banyaklah, kena menikmati, kena mensyukuri nikmat dan kita kena tunai hak dia. Duit yang kita ada, kita kena nafkah betul kepada anak isteri kita, dan juga kena beri ke mak pak kita dah. Oleh kerana itu, sebagai imam mengatakan pengulangan ayat yang berlaku dalam surah Ar-Rahman adalah bagus untuk menyatakan dan mengingatkan banyak nikmat yang diberikan. Jadi ulai-ulai tu bagus untuk sebut, menyatakan dan ingat, suruh kita ingat banyak kali nikmat yang Allah beri pada kita dah. Ketika Allah SWT sebut satu nikmat, maka dia memuji nikmat tersebut dan mengecam orang yang mengingkarinya. Sebagaimana juga seorang lelaki berkata kepada yang lainnya, apakah aku belum berbuat baik dengan menganugerahkan harta kepadamu? Apakah aku belum berbuat baik dengan melakukan ini untukmu? Manusia gitulah, tapi jangan over sangat. Sikit-sikit tu boleh. Tidak, ia jadi batal pahala. Dan demikian seluruhnya pengulangan tersebut bagus kerana beraneka ragamnya apa yang dinyatakan. Adapun arti dari perkataan Allah SWT, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ialah nikmat manakah yang telah Allah ciptakan akan kamu dustakan. Padahal setiap nikmat tersebut berbicara dan memberikan kesaksian dengan benar. Oleh kerana itu, di antara sebab dan antara adab yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin tak kala mendengar ayat ini adalah mengatakan la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu.
Tidak satu pun dari nikmatmu. La bisyai'in min ni'amika. Tidak ada satu pun dari nikmatmu. Wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Rabbana nukadzibu. Tak ada satu pun nikmatmu ya Allah. Wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Falakal hamdu, dan hanya bagimulah segala pujian. Kita sebut gitu kalau baca ayat ni boleh ni pun bukan kecek dengan manusia ni, kecek dengan Tuhan, tak ada masalah dah. Kalau dah semaya pun tak apa lagi, tambah luar semaya molek lagi lah. Telah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW tengah membaca surah Ar-Rahman di hadapan para sahabatnya dan mereka diam. Dan Nabi berkata, aku mendengar jin memberikan jawapan yang lebih baik kepada Tuhanmu dibandingkan kamu. Tidaklah aku sampaikan firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kecuali mereka menjawabnya dengan perkataan, tidak ada satu pun dari nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, hanya bagimulah segala pujian. Ucapan ni haji ucap yang diambil membenarkannya. Yang tujuh dalam ayat tersebut adalah manusia dan jin. Setiap kata al-jins, manusia, dan al-jin adalah isim jenis, nama jenis yang mencakupi semua anggotanya. Dengan demikian takmim penggunaan pengumuman terdapat di sini, dan dengan demikian terlaksana kefasihan Al-Quran dalam hal ini. Jadi apa rabbikuma ni? Fabi ayyi rabbikuma kamu berdua tu bukan cerita benda lain, cerita pada jin dan manusia yang diberi taklif, yang akan ditentukan masuk neraka atau syurga. Jadi kuma ikut dah dua jenis makhluk, iaitu manusia jin kuma lah, jadi dua makhluk tu lah. Hak lain tak cerita benda ni dah. Nikmat-nikmat lain natek ke apa, dia tidak dia beban taklif. Jadi dia ikut sunatullah, sistemnya biasa. Jadi dia tidak dipertanggungjawabkan setiap amal dia. Tapi kan kita ni manusia dan jin dipertanggungjawabkan amal-amal. Oleh sebab itu rabbikuma disebut ni untuk dua jenis makhluk ni yang mesti kena cek mula nikmat Allah, kena bersyukuri nikmat Allah iaitu manusia dan jin. Habis itu dah. Hadis Qudusi dan Al-Quran. Apakah beza antara hadis Qudusi dengan hadis Nabi SAW? Dan apa juga perbezaan antara hadis Qudusi dengan Al-Quran? Syekh jawabnya, para ulama berkata bahawa yang dimasukkan dengan hadis Nabi adalah hadis yang disembahkan pada Rasulullah SAW. Demikian juga lafaz dan redaksinya. Hadis yang demikian disebut hadis Nabi dan bukan hadis Qudusi. Sebagai contoh adalah sabda Rasulullah SAW, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Gitulah. Ini contoh apa? Hadis Nabi lah. Ni hadis Nabi lah dah. Hadis Nabi. Bukan hadis Qudusi lagi dah. Okey. Adapun hadis Qudusi pula adalah apa yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad Rasulullah SAW melalui jalan ilham atau mimpi. Lalu Rasulullah SAW menyampaikannya apa yang didapatkannya dari Allah SWT melalui ilham atau mimpi itu dengan menggunakan redaksi bahasa dari dirinya, dari Allah lah. Sebagai contohnya adalah hadis Qudusi berikut. Jadi Nabi kecek tapi bahasa ke Allah dah. Aku tak Allah SWT. Contohnya gini lah hadis Qudusi lah. Sesungguhnya aku, yakni Allah SWT, hanya akan menerima solat dari orang yang dengan solatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang yang menderita. Dia mengisi siang harinya dengan zikir kepadaku. Dia mengasihi orang-orang miskin, ibnu sabil, janda dan orang yang timpa musibah. Mereka itu adalah cahaya seperti cahaya matahari. Aku, yakni Allah SWT, akan menjaganya dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk menjaganya. Aku akan jadikan baginya cahaya di tengah kegelapan. Aku akan jadikan baginya kedewasaan di tengah kebodohan. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di syurga. Itu cerita. Ini contoh hadis Qudusi lah. Dia bahasa Allah SWT lah. Al-Quran Al-Karim adalah perkataan Allah SWT, iaitu kata-kata yang turun dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW melalui Jibril AS. Al-Quran adalah kitab yang digunakan oleh Allah SWT untuk menantang seluruh manusia dan jin, di mana mereka sama sekali tidak mampu mendatangkan satu surah pun yang semisal dengan Al-Quran. Allah SWT firman yang bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah.
Jika kamu orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan disediakan bagi orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Begitu juga dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala firman yang bermaksud, katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat sesuatu yang serupa dengannya. Meskalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian lain. Surah Al-Isra ayat 88. Al-Quran adalah kitab yang diperintahkan sebagai media ibadah oleh Allah SWT pada kita. Kalau kita nak baca dalam semaya jadi ibadah, baca Quran ke apa, ada baca saja, tak payah makna pun boleh pahala, itu Quran lah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Solat hanya boleh dilakukan dengan membaca Al-Quran. Solat tidak boleh dilakukan dengan membaca hadis Nabi maupun hadis kursi. Terbaca hadis Nabi, hadis kursi, tak boleh. Al-Quran juga sebuah kitab yang tidak boleh disentuh oleh orang yang punya hadis besar maupun hadis kecil. Bagi pembaca Quran akan diberikan 10 kebajikan atas setiap huruf yang dibacanya. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi pahala tu setiap huruf tu boleh pahala dah. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika seorang manusia mengingkari seluruh Al-Quran atau sebahagian Al-Quran, maka dia telah kafir. Tidak demikian halnya jika dia mengingkari sebuah hadis kursi ataupun hadis Nabi. Ni dah. Jadi hadis kursi ataupun hadis Nabi ni diingkar kalau tidak mutawatir, tidak kafir. Quran ni satu huruf. Bah kafir dah. So lagi masalah setengah hari ni, ulama ada bahas panjang tapi ulama yang bahas ada. Hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim pun ada perbincangan di kalangan ulama. Bukan sekadar sanadnya saja dah, dari segi makna dia. Macam hadis dari Sahih Muslim, hadis ifk tentang Aisyah dah. Banyak riwayatnya dah. Lepas tu tentang apa, kalung jatuh ni. Banyak riwayatnya, ada masalah ni dah. Kuat sekali ni ialah kerana tamu dah. Tapi ada riwayat lain dah macam-macam dah. Jadi benda tu kena cek mula. Ada banyak ulama ada perhatikan kan walaupun Sahih Muslim. Begitu dah Sahih Bukhari, Imam Ghazali pada sebut 4 hadis tidak kuat, dhaif, tak boleh pakai dah. Tu ulama besar lah. Tapi kita nak secara umum kita boleh terima semua sahih. Tapi apabila kita bincang dengan bab ilmu, dia tak boleh pergi. Memang ada perbincangan. Macam hadis Umar Aisyah. Memang sanadnya kuat dah. Tapi ada perbincangan apabila orang bincang tu dengan neraca ilmiah, dengan pelbagai sudut pandangnya dah. Hadis cerita Aisyah, dia boleh cerita dengan seolah dia tengok sendiri dah. Peristiwa Abu Bakar nak pergi hijrah ke Habsyah. Yang tidak jadilah. Tapi nak yang begini, dia cerita tu seolah dia tengok dengan mata kepala sendiri. Walaupun ada setengah jabat tu dia cerita daripada orang lain, kakak dia ke apa dah. Tapi kita tengok ayat dia memang seolah nampak dengan mata kepala dia sendiri dah. Seolah dia besar dah. Bukan kalau tahun 5 hijrah tu 5 lepas kenabian tu 5 tahun 5 kenabian tu masa tu ada sahabat-sahabat yang telah hijrah ke Habsyah dah. Masa tu Abu Bakar nak pergi tak jadilah. Tapi nak yang begini masa tu Aisyah boleh cerita balik-balik. Kalau ikut riwayat sirah bahasa, Aisyah baru lahir. Cakap dia bercerita macam mata kepala dia. Jadi benda tu dibincang ulama. Terutama bab umur tahun-tahun ni lah. Banyak ada Sahih Bukhari pun ada tahun-tahun ni. Macam bunda sikit, macam bunda lah. Jadi benda tu tidak semudah lah. Perbincangan sanad saja dah. Banyak lagi perbincangan ilmu oleh ulama. Jadi jangan kita mudah lah. Tengok setengah ulama tu dia pertikaikan hadis ni atau hadis tu. Walaupun dia katakan dia bukan pakar ulama hadis ulama rijal. Tapi bukan sudut hadis dia tengok dari segi ilmu ulama rijal dia hadis saja dah. Kadang-kadang dari segi maksudnya maknanya dia tengok sesuai dengan Quran. Kadang-kadang hadis tu sahih, perawi kuat tapi tersilap sebut, bukan nak berdusta dah, tersilap sebut dah. Tu berbincanganlah, tak apalah kita nak nyabui sini ya. Mengingkari Quran sikit pun tak boleh. Contoh ni puak-puak Syiah lah. Syiah ni banyak ingkar Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia ada benda-benda yang dia tak setuju, yang mengangkat sahabat-sahabat, mengangkat isteri-isteri Nabi dah. Dia takwil dan tidak puji Hasan Ali. Macam-macam lah dia takwil. Dia harf ataupun dia tahrif Quran dah. Tahrif dia tukar makna Quran tu sehingga berubah maknanya. Apalah tu cerita. Quran ni sedikit pun tak boleh jadi kafir dah. Hadis kursi atau hadis Nabi, kalau orang tu ada hujah lah, ada sebab dia, tidaklah kafir tu.
kalau dia tak hujah, dia tidak berdasarkan ilmu, jadi dosa dah, dosa besar juga. Tapi kalau dia ada hujah, dia dimaafkan dah. Gitulah kaedahnya. Kalau dia hujahnya kuat, ijtihadnya dihargai, boleh pahala, gitu dah. Salah satu perbezaan antara Quran dan hadis Qudusi adalah kalimah dalam Quran dinamakan ayat. Al-Quran ni panggil ayat, Qudusi tak panggil ayat. Kumpulan ayat dinamakan surah. Itu dalam Quran. Al-Quran adalah mukjizat abadi yang senantiasa berlaku di pagi setiap masa, tanpa ada perubahan maupun penggantian. Al-Quran tak berubah waktu dah. Waktu kita baca dah sebelum nasikh dan mansukh. Ulama yang kata tak ada tu, kerana dia kata nasikh mansukh tu bukan tak ada lah. Dulu ada lah zaman Nabi tu. Apabila habis dilengkapkan satu kitab Quran tu, zaman Nabi nak wafat tu lekat dah. Ada dah mushaf Quran dah. Jadi tidak mungkin berlaku lagi nasikh mansukh tu. Ketika Quran tu tengah turun zaman Nabi dulu. Ada setengah ulama terima lagi. Tak apa dah. Tapi kita tengok Al-Quran ni semua boleh guna. Walaupun ayat Quran tu tegah ke tegah. Contoh pengharaman arak dah. Masa tegah ke tegah sikit. Hak lebih tegah sekali paling tegah dah. Jadi semua tu sebenarnya sokong menyokong. Hak Quran tegah pun untuk kata Quran tu untuk nak kata arak tu haram dah. Cuma bertahap. Dan pendekatan dakwah kita mesti bertahap. Pendekatan pelaksanaan kena bertahap. Ada sistem dia. Ada perencanaan dia. Bukan sekali gak gitu dah. Begitu juga sini. Jadi gitulah. Jadi nasikh mansukh secara rasa tak berlaku lah. Kita kata dah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Okay, Allah jaga Quran. Ni mutlak dah. Hal lain tak sahih lah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allah tak jamin sampai setahun ni lah. Kena faham tu dah. Kena faham tu lah. Tapi perbincangan dia kena orang alim sungguh lah. Jangan orang hak toki tak. Bahasa Arab pun tak reti, tak cara dah. Sahih Bukhari ni tak kuat dah. Kau mengarut tu dah. Dia ada kaedah dia. Kadang-kadang bukanlah tak kuat. Tak dari segi makna dia. Mata dia ada sedikit. Diperbahaskan. Dia ada kaedahnya banyak lah dalam ilmu tersebut dah. Perbezaan lain antara Al-Quran dengan hadis Qudusi adalah turunnya Al-Quran mau tidak mau mestilah melibatkan peranan Jibril AS sebagai perantara antara Allah dengan Rasulnya. Al-Quran ni tidak boleh tidak melalui Jibril lah. Sedangkan hadis Qudusi terkadang turun melalui perantaraan Jibril AS dan terkadang juga melalui wahyu, ilham atau pemimpi. Jadi hadis kini macam-macam lagi dah. Ini tidak mesti melalui Jibril lah. Adapun kata-kata atau ungkapan hadis Qudusi diserahkan pada Rasulullah SAW. Beliau bebas memilih kata-kata yang beliau inginkan. Perbezaan yang juga terdapat di antara keduanya adalah orang tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan maknanya sahaja. Al-Quran tak boleh. Quran ni makna tak boleh. Mesti satu abari atas bawah pun mesti tepat. Tak boleh. Adapun dalam hadis Qudusi, apabila terpaksa orang boleh melakukan yang demikian. Hadis Qudusi ke ataupun hadis lain ke. Kalau kita au kama qal ataupun kita kata maknanya. Makna hadis ni boleh dah. Meriwayatkan hadis dengan maknanya dibolehkan apabila tidak lagi maksudnya. Itu pun ada setengah ulama tak setuju juga. Tapi sekurang-kurangnya secara umumnya kita kata dibenarkan selagi tidak mengubah maksud dia lah. Au kama qal, kita bawa belakang itu seperti apa yang dikatakan au kama qal. Ini setengah ada ulama bincang lah dalam ulumul hadis ke apa, bincang panjang dah. Wallahu a'lam. Dah. Habis itu. Apakah Al-Quran itu makhluk? Ada tanya Syekh, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Zaman kita ni kau dah bincang dah. Tapi zaman dulu kuat lah. Zaman Imam Syafi'i pun dah sikit. Lepas tu zaman Imam Ahmad lah berat sekali. Imam Ahmad kena bedan rota dah. Ada juga sahabat-sahabat Imam Ahmad kena bunuh. Ada dah. Sebab bincang Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ketua dia Imam Ahmad Ibn Hanbal tu kata Al-Quran itu bukan makhluk. Di Mu'tazilah pun ramai lah. Ulama juga dah. Mu'tazilah ni bukan orang calang-calang. Ulama juga ramai juga lah. Ulama kerajaan. Masa tu ulama kerajaan yang kata Quran itu makhluk. Kenapa bicara sahabat ni? Sebenarnya ada pengaruh falsafah Yunani lah. Ilmu-ilmu Yunani ni, ilmu-ilmu mantik ni, ilmu-ilmu bicara dalam ni, mikir kuat ni, masuk dalam dunia Islam. Setengah ulama-ulama orang Islam ni belajar juga ilmu falsafah. Apabila diterapkan dalam akidah Islam, jadi mikir lebih. Dia mikir lebih kan, terpaksa menafikan lah. Kan supaya makhluk kan, jadi Allah ni supaya makhluk. Dia telajak mendalami. Dia telajak mendalami, tak boleh.
automatik lah tak. Al-Quran kita baca macam mana nak kata Tuhan tak? Mungkin makhluk lah. Makhluk lah kata tak. Kita boleh balik, boleh baca, boleh setengah tu bakar Quran pun ada tak. Maksudnya tak ada kuasa. Jadi mikir lebih tak tu. Sedangkan orang ni di sisi ahli sunnah hak biasanya Imam Ahmad ke apa ni, dia keadaan takuh dia ataupun dia tidak membicarakan benda detail, dia tak bicara detail. Kalamullahnya perkataan Allah kita kena hormat. Dia kalamullah mestilah kita kata bukan makhluk. Mana boleh kata makhluk? Dia makhluk tak hormat lah. Maksudnya kita berasa enteng, tidak rasa besar. Dia akan jadi keadaan dia akan jadi tak bicara lah. Gitulah cara dulu, cara salah kita kata tak. Tak boleh kita baca ni. Syekh ni jawabkan lah. Saya berharap kita tidak menyibukkan diri menyelami masalah-masalah yang rumit dan dalam seperti ini. Bendanya kalau tak rumit macam Imam Ahmad lah. Tapi dia rumit ia akan jadi macam Mu'tazilah lah. Dia mikir lebih. Waktu jadi istiwa, jadi istawlah, macam-macam mikir lebih tak. Tak boleh Allah ni berjisim lah dah. Bertempat tak boleh. Wujud bila makan dah. Apabila fikir lebih. Kalau mikir cara macam zaman sahabat. Macam Imam Ahmad ke apa, Imam Syafi'i ke apa. Tak bicara mana bab gini. Pasal tak usah mikir zat Allah ni. Zat Allah ni bukan untuk difikiri. Untuk dia fikir zat Allah tu jadi masalah ni. Misal lagi masalah hak ngaji akidah sifat 20 ke apa. Ngaji tu tak salah betul, akidah sifat 20 tu tak salah. Tapi masalah ngaji hak tu ngaji tentang zat Allah. Lebih hak arahan Allah tentang syirik tak bicara langsung dak. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ngaji pondok lama dak. Tapi dia pakai tangkar lagi. Sedangkan jelas Nabi lagi tangkarnya. Tu benda-benda ni lah kita nak faham, telajak mendalami perkara yang tidak disuruh. Allah semata Nabi pun lagi tak. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan fikir tentang zat Allah, jangan fikir lebih. Mendalam agak ia akan jadi banyak kalau nak tanzih, nak suci kalau tak boleh gini, tak boleh gini, tak boleh gini, banyak kalau. Sedangkan ayat Quran sebut mudah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak SWT tidak seperti sesuatu yang lain Tak apalah kita baca sikit. Kerana sebenarnya masih banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita tanyakan dan ketahui. Kita ni orang kapur tak semikir lah pelik-pelik. Ustaz balas pokok ustaz lah ikut dia lah dah. Kita nak tahu benda hak kita mudah nak amal dah. Baik dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak, perilaku dan masalah-masalah lain. Hak terparut ni kita kena tahulah. Kita nak beli kereta, kena tahu. Pinjam cara mana dah halal ke haram ke. Tu baru kita cek. Cek sekadar kita nak amal dah. Jadi asalnya fardu kifayah tapi dia melibatkan kita jadi fardu ain bagi kita dah. Kalau kita nak nego kena tahu hukum halal haram nego. Kalau kita nak minjam ataupun tukar duit kena tahu hukum halal haram. Jadi fardu ain bagi kita, asal fardu kifayah. Jadi fardu ain bagi orang yang nak buat benda tu. Kita nak sembahyang kena tahu fardu sembahyang dah. Itu benda-benda kena faham lah. Namun demikian kami tetap akan memenuhi keinginan saudara penanya dan memberikan jawapan yang secara ringkas kepadanya. Sungguhnya Al-Quran adalah kalam perkataan Allah Azza wa Jalla yang tidak mengandungi kebatilan dalamnya. Yang turun dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itu keadaannya. Kalam Allah. Tak ada batil sikit abu dah. Allah SWT telah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril AS. Kita tidak mengetahui tentang hakikat cara turunnya Al-Quran. Namun kita mempercayainya dan tidak memperpanjang pembicaraan mengenainya. Itu keadaan sebenarnya. Tak usah baca lebih. Dia baca lebih terpaksa tanzih lah menyuci ke Allah. Dengan keadaan tu habis kagak tolak. Sedangkan keadaan ahli sunnah dan jemaah, keadaan yang Al-Quran dan sunnah ajar ni, terima nafi secara umum, isbat secara detail, nafi secara umum. Tapi terbalik jadi ni tak sifat daripada Asy'ariyah. Isbat dia kata isbat secara nafi secara umum, nafi secara detail lah, nafi secara juz'i detail, sosok nafi. Isbat pula secara umum. Jadi gitu tak. Jadi terbalik lah dia. Sebenarnya keadaan Al-Quran Sunnah ni hak ya sami mendengar ke apa tu detail sikit. Nafi ni umum dah. Allah tidak serupa dengan makhluk. Ni habis kara tak boleh ada kan, tak boleh ada gini, tak boleh ada gini. Banyak kara nafi dah. Pasalnya mikir dan mikir lebih terpaksa nafi banyak kara lah. Gitulah fikir pasal zat Allah.
Al-Quran, walaupun Al-Quran bukan zat Allah tu, Al-Quran ni jadi masalah dia bicara detail lah. Dia bicara macam mana kalamullah ni. Al-Quran ni okay, supaya makhluk kita baca macam mana kalamullah kita baca dah. Kita kan makhluk dah. Yang akan bicara detail lah. Tak ada gapo sebenarnya gitulah. Kita pun walaupun perai besar lah kita kata kalau Mu'tazilah dengan Ahlussunnah zaman dulu. Tapi ulama-ulama dia tu terutama yang ada jasa, contohnya Zamakhsyari, kitab Al-Kashaf dah. Kitab tafsir dia ulama habis, ulama terutama nak tahu kaedah bahasa Arab dalam Al-Quran ni. I'rab gapo ilmu bahasa Arab dalam Al-Quran tidak boleh tidak kena rujuk kitab Al-Kashaf. Itu oleh Imam Zamakhsyari walaupun dia Mu'tazilah dah. Jadi kita sangka baiklah peristiwa dulu, cuma no kita berhati-hati ikutlah kaedah Ahlussunnah Jemaah takut sesat gitu deh. Adapun kalimah-kalimah Quran yang biasa kita baca dalam mushaf yang mulia dan lisan kita sering mengulang-ulanginya adalah bentuk lafziyah, kata-kata dan kalimah-kalimah Allah yang tinggi yang menunjukkan sifat kalam maha bicara bagi Allah SWT. Sifat Allah adalah sesuatu yang qadim terdahulu sebagaimana qadimnya Allah Azza Jalla. Ni mari Asy'ariyah ha. Nah. Kata-kata Allah tidak seperti kata-kata kita dan tidak terdiri dari huruf-huruf seperti huruf-huruf kita dan juga tidak menggunakan harakat, tanda bacaan seperti harakat kita. Al-Quran mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 9. Laisa kamitslihi bisyai' wa huwas samiul alim. Lah. Jadi yang ni dia masalah ni bicara dari detail dah. Ni Asy'ariyah dah. Yang ada detail, yang bicara kalam nafsi dah. Kalam hak kecek dia ni takut makhluk. Dia benda baru makhluk lalu dah. Tak kaedah dia sedekah. Dalam hadis dok cerita Allah akhirat pun Allah kecek lagi dok. Adakah dia kecek kalam Allah hak kecek tu? Qadim. Sedekah baru kecek. Dengan orang kan banyak hadis-hadis kita baca dah. Benda tu lah. Dia takut dia kata setengah tu kalam nafsi dah. Kalam nafsi ni adalah zat Allah. So Allah tak boleh buat perbuatan baru. Perbuatan Allah baru tu jadi makhluk. Tu jadi masalah. Kena bicara detail jadi gitu lah. Mikir masalah ni lah. Sebenarnya benar tu kalau kita tengok tu ain Mu'tazilah. Bicara mendalam tu takut serupa dengan makhluk tu. Ya sebenarnya Mu'tazilah dah. Niatnya sangat suci mulia dah. Tapi kerana fikir mendalam dia terpaksa menafikan banyak perkara. Gitulah. Sedangkan secara asalnya Ahlussunnah wal Jemaah ni dia kena fikir kalau melibatkan Allah SWT, dia tak usah kata makhluk. Hormat. Sebenarnya sikap membesarkan Allah SWT. Tak usah bicara lebih tu sebenarnya dah. Memang lah kita sebut mulut kita tu makhluk. Memang lah, tapi kalau Allah asal-asalnya Allah SWT kena hormatlah Quran tu. Jika perkataan Allah adalah demikian dan bersifat qadim tidak ada permulaannya, ni Al-Mu'tazilah dah. Maka ain dia asal-asal dah. Maka kita tidak akan dapat mengatakan bahawa Al-Quran iaitu hakikat perkataannya yang dilambangkan dengan kumpulan huruf-huruf yang terdapat dalam mushaf adalah makhluk. Kerana sekiranya Al-Quran itu makhluk, maka saya dia hadis baru. Kerana setiap makhluk adalah hadis, dia punya ni baru. Dan jika Al-Quran itu hadis, maka dengan begitu sifat Allah bukan sesuatu yang qadim, yang tidak ada permulaannya. Dalam Asy'ariyah ni kaedahnya semua sifat Allah ni qadim. Berkata-kata mendengar qadim lagi. Kadang-kadang sebenarnya kata mendengar dan berkata-kata tu seolah-olah maksudnya seolah tak mendengar tu ni, dengar ayat dulu lagi ni. Gitulah. Sebab apa siapa tahap ni? Sebabnya bicara lebih sangat. Selajuk nak sucikan Allah. Niatnya sangat suci, yang suci bersih. Tapi melampau-lampau. Melampau-lampau ni. Asy'ariyah ni gini juga lah. Kalau kita tengok akidah salaf, tak bicara qadim ni. Memanglah sifat Allah qadim, tapi Allah mendengar ni pun dengar juga. Bukan yang dulu. Allah berkata-kata, bukan maksudnya kalam nafsi. Maksud dalam zat Allah yang dulu lagi dah. Maksudnya azali lagi. Sifat saja berkata-kata. Lain telah kecek. Bukan kecek juga kalam Allah, bukan makhluk. Kalau kecek lain itu tak. Sedangkan dalam kaedah Asy'ariyahnya hadis tu benda baru, semuanya makhluk. Yang main buah tu habis ada. Sedangkan kaedah tu tak ada dalil hak kata hadis mesti benda baru tu makhluk. Walaupun Allah kecek lain itu kira makhluk juga. Berat gitu tak. Tak apalah nak buat begitu. Tapi nak buat itulah sejarah orang Islam, ulama-ulama Islam dulu. Berbincangnya dia dah.
Okey, adapun lembaran-lembaran mushaf yang biasa kita lihat dan begitu juga huruf-huruf yang tercetak dalamnya adalah makhluk dan bersifat hadis baru. Gitulah dia kata tak. Mem. Dah hak baca-baca tu kita bawa pergi mari-mari tu memanglah dah. Okey, lepas tu dan kita tidak dapat mengatakan bahawa dia itu qadim. Nak kata qadim kan nampak depan mata kita baru cetak dah. Dan kita baca Quran itu dah hak tertulis atas mushaf. Kita hanya dapat mengatakan bahawa lembaran-lembaran mushaf tersebut dan begitu juga huruf-huruf yang terdapat dalamnya adalah sesuatu yang menunjukkan perkataan Allah yang azali dan qadim. Gitulah. Ada dalam kitab tu tulisan-tulisan kau apa tu kita baca tu adalah menunjukkan perkataan Allah yang azali dan qadim. Dia kata gitu dah. Saya ulangi, sebaiknya kita menyebutkan diri kita dengan permasalahan-permasalahan agama yang kita perlukan sahaja. Dan yang demikian itu banyak sekali. Hanya kepada Allah sahaja kita mohon jalan lurus. Apa-apa pun benda ni, bicara detail-detail ni, bukan keperluan orang alim je. Bukan keperluan orang awam lah. Orang alim je, orang bicara detail-detail ni. Lain kita kira macam mudah lah tak. Al-Quran kalamullah. Sifat Allah tak boleh saing dengan makhluk. Kalau makhluk kita boleh reka Quran lain tak. Gitulah. Dah. Kalau Al-Quran tu bukan kalamullah, maksudnya makhluk, mesti kalau bukan kalau maksudnya kita boleh ubah lafaz je pada lafaz lain. Tapi kalau Quran kalamullah, kita kena hormat dia ni kalam Allah yang azali lagi, yang qadim lagi, gitu maksudnya. Dan kalam Allah yang maksudnya bukan makhluk, maka kita kena jaga kehormatan dia. Kita kena tulisan baca yang mesti betul lah. Dah. Setakat tu sajalah perbincangan kita sebabnya besok gapal lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.